Assalamualaikum kepada doktor. Kami dari kumpulan 10 yang terdiri daripada Humairah, Changkari, Wan Nur Najihah, Suhafizah dan Muhammad Saiful Nizam akan membentangkan tugasan modul 4 Akta dan Undang-Undang Penerbangan Drone. Isi kandungan pembentangan kami, yang pertama kami akan membincangkan tentang Akta dan Undang-Undang berkaitan dengan penerbangan drone. Yang kedua, kami akan membincangkan tentang keperluan mendapatkan permit bagi menerbangkan drone. Yang ketiga, kawasan larangan untuk menerbangkan drone. Dan akhir sekali, contoh laporan berita kesalahan etika penerbangan drone. Pertama sekali, kami akan memperkenal Akta dan Undang-Undang Penerbangan Drone di Malaysia. Operasi drone di Malaysia, baik secara komersial atau rekreasi, tunduk pada Undang-Undang Penerbangan iaitu bahagian 16 Peraturan Penerbangan Awam 2016 dan Perkembangan Maklumat Era Publik 4/2008. Antara Akta dan Undang-Undang termasuklah Akta Penerbangan Awam 1969, Akta 3, Akta Pengangkutan Melalui Udara 1974, Akta 148, Akta Kesalahan-Kesalahan Penerbangan 1984, Akta 307, Akta Lapangan Terbang dan Perkhidmatan Penerbangan Syarikat Pengendali 1991, Akta 467, Akta Kepentingan Antarabangsa dalam Kelengkapan Bergerak Pesawat Udara 2006, Akta 659 dan juga Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam 2016. Seterusnya beralih kepada keperluan mendapatkan permit bagi menerbangkan drone. Pertama ialah pendaftaran drone. Setiap pengguna drone wajib ada permit daripada CAAM sebelum memulakan sebarang operasi. Yang kedua ialah keperluan permit penerbangan. Kerana penerbangan drone tanpa permit adalah salah mengikut Peraturan Penerbangan Awam Malaysia 2016. Yang ketiga, demi keselamatan awam. Ini kerana Malaysia merupakan negara yang amat menitik beratkan undang-undang bagi menjamin keselamatan rakyat dan negaranya. Dan akhir sekali ialah sebagai keperluan mematuhi syarat. Jadi semua pengendali drone mesti mematuhi batasan, had operasi dan juga peraturan yang telah ditetapkan. Seterusnya, mari kita lihat antara kawasan larangan untuk menerbangkan drone di Malaysia. Berikut merupakan kawasan-kawasan tersebut. Yang pertama adalah kawasan ruang udara kelas A, B, C atau G. Yang kedua dalam zon trafik aerodrome. Dan yang ketiga, drone yang diterbangkan pada ketinggian lebih daripada 400 kaki daripada permukaan bumi, melainkan anda mendapat kelulusan daripada Ketua Eksekutif CAAM ataupun Civil Aviation Authority of Malaysia. Selain itu, terdapat juga beberapa kawasan yang dilarang seperti yang pertama Putrajaya, yang kedua KLCC, yang ketiga Parlimen dan yang keempat Istana Negara. Kawasan awam seperti hospital, lapangan terbang, zoo juga tidak digalakkan untuk melakukan aktiviti penerbangan drone kerana kawasan ini sering menjadi tumpuan orang ramai. Jadi ianya amat berisiko tinggi jika berlaku kemalangan yang melibatkan orang awam. Seterusnya ialah laporan berita kesalahan etika penerbangan drone. Yang pertama ialah guna drone seluduk barang terlarang ke penjara. Pihak polis telah menghentikan lelaki yang cuba menyeluduk barang terlarang ke pusat pemulihan akhlak pengacara dengan menggunakan drone. Mereka berjaya dikesan dan ditahan membawa pada penemuan pelbagai barang termasuk telefon bimbit, mercun, bola, parang dan lain-lain. Kesemua suspek telah mengaku bersalah dan dikenakan hukuman penjara serta sebatan. Orang ramai juga dinasihatkan agar tidak menerbangkan drone tanpa permit. Yang kedua ialah terbangkan drone atas kepala penyokong, seorang ditahan. Polis menahan lelaki yang menerbangkan drone sempena hari penamaan calon PRU Dewan Undangan Negeri Kedah. Kes itu masih disiasat mengikut peraturan penerbangan. Polis menegaskan penggunaan drone tanpa kebenaran tidak dibenarkan, terutamanya semasa proses penting seperti hari penamaan calon. Yang ketiga pula ialah PRN. Terbang drone tanpa kebenaran, PDRM tahan 4 individu. PDRM menahan 4 juruterbang drone semasa hari penamaan calon. Mereka dikesan menerbangkan drone tanpa izin yang mengakibatkan kemalangan dan kecederaan orang awam. Kes sedang disiasat oleh CAAM dan PDRM. Kesimpulannya, kita perlulah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini supaya kita dapat mengelakkan berlakunya sebarang kemudaratan kepada komuniti dan negara. Bukan itu sahaja, undang-undang yang telah ditetapkan juga bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan juga keselamatan para komuniti dan negara terjaga. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.